Okey, seterusnya. 3 jenis produk berbeza. 3 jenis produk berbeza. Yang pertama dalam bidang servis. Yang kedua produk fizikal. Yang ketiga, okey, servis ni banyak kategori lah. Nanti saya akan ulas satu persatu. Cuma saya nak bagi tahu anda kalau anda baru bermula dan modal anda kecil ataupun anda tak ada modal sangat, saya cadangkan dua ni, produk dan juga produk digital. Produk digital. Dua benda ni saya cadangkan anda buat. So kalau produk fizikal biasanya ada modal. Biasanya ada modal dan ada risiko stok tak habis. Kalau servis dia tidak berlaku stok, sebab bukan tak berlaku, ada juga barang-barang yang contohnya kita dah beli bahan mentah, lepas tu baru kita offer rugi kat situ lah. Tapi biasanya servis ni kita akan beli selepas orang order. Biasanya macam tu. So kita pergi satu persatu. Produk servis. Produk servis ni anda boleh buat berdasarkan anda punya kemahiran sedia ada. Apa kemahiran anda? So anda boleh tukarkan kemahiran anda kepada 3 benda. Okey, 3 perkara anda boleh buat. Yang pertama anda boleh buat, anda boleh mengajar daripada kemahiran anda ni. Tak kisahlah anda mahir perabot ke, anda mahir menjahit ke, anda mahir bercakap ke, kan, anda boleh mengajar. Yang kedua, anda boleh sediakan servis. Servis sama macam tadi juga. Servis yang ni lah, servis maknanya anda boleh, kalau pandai menjahitlah, si menjahit kan. Kalau pandai bertukanglah. Yang ketiga, anda boleh jadikan produk. So produk ni maksud dia apa? So kalau anda boleh jahit baju, anda buatlah produk-produk baju siap-siap. Kan, kalau anda boleh, ataupun kalau katakanlah benda yang anda boleh buat tu memerlukan kos, anda buat produk digital. Maksudnya anda ajar orang berdasarkan kemahiran anda tu. Jadi 3 cara anda boleh buat duit daripada satu kemahiran. Satu kemahiran, 3 cara buat duit. Dan sebenarnya sekarang ni ada 4. Dulu masa saya ajar beberapa tahun yang lepas, saya ajar 3 ni. Tukarkan kemahiran anda kepada duit dengan 3 cara mengajar, servis dan juga produk. Yang keempat ada yang baru. Apa dia? Siapa boleh jawab? Yang keempat, anda boleh tukarkan anda punya kemahiran jadi duit. Apa dia? Yang keempat. Buat apa? Saya seorang cakap ni, dah lah duduk seorang-seorang dalam bilik ni. Ada lagi ke orang ni? Mana dia chat? Ni dia. Produk digital. Okey, produk digital saya dah sebut tadi. Produk digital saya dah sebut. Saya dah bagi tahu tadi. Ni produk ni dia ada 2 lah. Produk satu fizikal, yang kedua digital. Produk kesihatan. Produk kesihatan. Okey. Ada yang jawab betul. Ada yang dah jawab betul. Okey. So jawapan yang saya cari sebenarnya adalah konten. Buat konten. So ada yang tulis info, ada yang tulis video, ada yang tulis YouTube. Betul memang betul. Tetapi benda tu semua apa? Itulah konten. Okey, itu adalah konten. So konten ni dia bukan produk. Kan? Dia bukan produk, dia konten. Anda boleh tulis, contohnya anda buat blog. So bila anda buat blog, anda boleh masukkan iklan dalam tu. Dulu tak ada ni. Dulu benda ni tidak tersenarai dalam saya punya list ni sebab pada waktu tu saya sendiri pun belum explore lagi bisnes online ni. Tapi bila saya sendiri dah ada jana hasil daripada Google AdSense contohnya, saya pernah buat dengan Nufneng. Nufneng ni daripada Malaysia. Saya juga pernah buat duit dengan AdSense. AdSense dua-dua lah saya buat dengan YouTube dan juga dengan blog. Dalam blog pun saya ada buat penulisan-penulisan, artikel-artikel, dan dalam artikel tu contohnya anda masuk website, bukan website lah, blog-blog merah, lepas tu Siakat Keli, Berita Harian, Utusan, apa semua tu kan. Kenapa rajin sangat dia orang buat posting-posting berceritis lah, tentang politik lah, apa semua kan. Jawapannya adalah dia orang buat konten. So bila dia orang buat konten, ramai traffic, ramai orang masuk, dia orang dapat income.
Dan benda tu boleh jadi dua situasi lah. Yang pertama, anda hanya menjadi seorang blogger dan anda jadikan benda tu sebagai anda punya sumber pendapatan lah, salah satu sumber pendapatan. Tetapi syarikat-syarikat seperti yang saya sebutkan tadi, contohnya macam Siakak Keli, lepas tu Media, dia orang bukan jadikan benda tu sekadar suka-suka sahaja, sekadar buat konten je, tak, tetapi itulah bisnes dia orang. Kan? So maknanya konten bukan perkara biasa-biasa. Konten ni boleh jana pendapatan yang besar. Saya ada kenalan yang saya tahu yang buat blog, buat artikel tentang macam-macam lah. So dia boleh dapat juta setiap tahun. Setiap tahun daripada pendapatan yang dia perolehi itu, ada yang dia JV dengan syarikat-syarikat besar, masukkan iklan dalam dia punya blog dan sebagainya. So dia boleh dapat juta pendapatan daripada penulisan sahaja. So itu adalah konten. So tak kisah anda buat dalam blog ke, anda buat video YouTube ke, anda boleh buat apa-apa je dan boleh jadikan semua ni 4 cara buat duit daripada satu kemahiran. Dan alhamdulillah saya buat semua. Sekejap saya buat semua tu. Okey. Jadi saya mengajar, betul? Kan? Saya mengajar dan saya juga macam website. Website saya juga sediakan servis membina website. Saya memang buat. Lepas tu saya buat produk. Saya jadikan ilmu saya yang saya ada kemahiran dalam membuat website, saya buat platform. So saya jadikan platform tu sebagai saya. Lepas tu saya juga buat konten. Saya cerita di saya punya YouTube. Dan bila saya cerita di YouTube, saya letakkan link-link yang mana orang boleh untuk beli domain, beli hosting, beli macam-macam sistem lah, kan. Jadi saya buat semua ni. Jadi adakah anda buat semua ni dengan kemahiran yang anda? Saya yakin setiap orang daripada anda mesti ada satu kemahiran. Satu kemahiran, kemahiran ni boleh jadi dua lah. Satu kemahiran, yang kedua ilmu. Maknanya anda ada pengetahuan. Anda ada pengetahuan ataupun anda ada pengalaman. Contoh, anda ada pengalaman untuk bina badan. Anda seorang yang apa orang panggil, kalau orang pergi gym tu, anda suka workout. Okey, anda suka workout, anda dah ada pengalaman macam mana nak jaga badan, macam mana nak bersenam, pukul berapa. Ni ada juga kawan saya masa saya pergi gym dulu tahun 2009. Dia seorang bodybuilder, bukan bodybuilder lah, dan dia seorang yang kurus kering. Dia orang yang kurus dan jadi besar, bukan orang gemuk jadi kurus. Jadi dia buat satu e-book macam mana dia boleh bina badan setelah dia pergi gym, apa makanan yang dia buat, apa semua, dan buat coaching. Jadi bila orang dah baca buku dia, e-book dia semua tu, dia sediakan coaching. Dan dia adalah pegawai kerajaan. Dia bekerja dengan kerajaan. Jadi dia pergi build up diri dia lah. Maksudnya dia pergi gym, bina badan lah, apa semua, belajar lah, belajar pemakanan, belajar tentang masakan yang sesuai untuk bodybuilder dan sebagainya. So bila dia dah ada ilmu, dia dah ada pengalaman, dia dah ada pengetahuan tentang benda tu, dia buat benda ni. Dia mengajar ataupun dia consult orang, dia buat produk digital. Yang konten ni setahu saya dia tak buat. Setahu saya dia tak buat yang ni. Tapi dua benda tu dia buat. Jadi dah jadi wujud bisnes baru sebagai bisnes sampingan dia. Bisnes sampingan dia, walaupun dia tu bekerja makan gaji dengan sebagai seorang pegawai kerajaan. So very simple je sebenarnya. Kalau kita ada kemahiran, tukarkan kepada duit dengan 4 cara ni. Okay, seterusnya. Anda boleh belajar. Ada kemahiran, anda boleh belajar. Belajar sama ada daripada YouTube, ataupun Udemy, ataupun Skillshare, ataupun Sifu Malaysia. Sifu Malaysia ni siapa? Tak kisahlah, guru-guru di Malaysia ni ramai dah sekarang yang dilantik oleh MDEC contohnya. Yang dilantik oleh MDEC, yang dilantik oleh InScan, yang ada mengajar sendiri-sendiri. Macam saya sendiri belajar tahun ni, saya masuk kelas buat air koktail, saya masuk kelas buat pes dan sambal, saya masuk kelas borong Cina, saya masuk kelas macam-macam lah. Saya masuk macam-macam saya belajar. Sebab saya sentiasa, yang kedua, mencari bisnes baru.
Macam anda juga, kan? Anda kata tadi anda sedang mencari. So saya sama juga. Sebab yalah, bisa dah ada tu, biarlah kat dia kan. So kita nak tambah lagi bisnes-bisnes baru, sentiasa belajar ilmu-ilmu baru. Dan bila saya belajar, contohnya saya belajar tentang apa, katakanlah yang air cocktail tu contohnya. Jadi bila saya dah belajar, saya tahu dah macam mana nak order, macam mana nak start, berapa kos yang diperlukan, lepas tu berapa keuntungan dia, apa semua. Saya tahu dah bahan-bahan nak beli kat mana semua, supplier semua saya tahu kan. Dan saya rasa tak sesuai dengan saya. Jadi saya tak payah buat. Yang penting belajar dulu. Yang penting kita belajar, kita explore dulu. Benda tu okey ke tak okey. So, saya senaraikan di sini, YouTube memang free lah. Free, tetapi dia tidak ada modul yang orang kata betul-betul apa, macam mana nak cakap, yang betul-betul spesifik lah orang tu ajar direct daripada kosong sampai ke habis. Tak ada. Tapi kalau anda nak belajar, anda boleh belajar yang kalau benda-benda macam design, nak belajar buat website, anda nak belajar buat apps, anda nak belajar buat software, kan, anda nak belajar tentang accounting, nak belajar benda-benda yang tough, okay, anda boleh belajar dekat Udemy. Dan harga Udemy ni pun kadang-kadang anda boleh dapat dalam 2 hingga dalam RM100 lah saya letak satu modul. So ni kira murah lah ni, kan. Saya beli banyak ni. Saya beli dekat Udemy, saya beli macam mana nak apps macam Grab. Dulu bukan Grab, dulu apa nama dia, Uber. Saya belajar macam mana nak buat apps. Saya belajar macam mana nak buat apps menggunakan Android. Saya belajar juga macam mana nak buat website menggunakan programming. Banyaklah saya belajar, saya beli tutorial dekat Udemy. So proses dia untuk buat business survey ni, proses dia adalah develop diri anda dulu. Kalau anda nak buat business service lah, biar kalaulah kosong, anda kosong, anda tak ada apa-apa, maksudnya anda tak ada duit, anda tak ada office, anda tak ada produk, anda tak ada supplier, anda tak ada apa-apa, anda ada diri anda sahaja, anda dah cukup bernilai. Okey? Anda cukup bernilai, anda dah boleh buat duit. Nampak tak? So, macam mana nak jadi macam tu? Mestilah kena rajin belajar lah. Dan akan belajar, saya rasa lah kan, anda tak akan belajar sesuatu benda yang anda tak minat. Jadi pilih benda yang anda minat dulu untuk anda belajar tentang kemahiran ni. Alhamdulillah, macam saya bolehlah banyak benda saya belajarkan. So saya boleh bertukang, saya boleh buat website, saya boleh buat apa nama ni, saya boleh buat YouTube lah, saya boleh buat video, saya boleh buat editing, saya boleh buat grafik, macam-macam lah. Banyak benda yang kemahiran tu ada pada saya. Saya boleh lukis portrait juga, saya boleh gunting rambut. Saya pernah kerja gunting rambut, macam kemahiran. Jadi tambah kemahiran tu supaya kita ni jadi bernilai. Jadi yang ini terpulang kepada anda. Kalau anda memang jenis tak minat buat servis, anda boleh abaikan apa yang saya cerita ni. Ini saya cerita kepada orang yang berminat dengan bidang servis, dan macam saya cakap tadi, saya cadangkan kepada anda yang baru bermula dengan bidang servis sebab dia zero cost. Zero cost. Anda boleh iklan, lepas tu bila orang bayar, sekurang-kurangnya bayar deposit, anda baru buat kerja. Itu yang bestnya tentang servis ni. Tapi servis tak boleh buat lama-lama sebab dia bukan pasif. Anda kena buat kerja. Kecuali anda ada staff. Okay, next, Skillshare. Skillshare pun okey juga. Skillshare ni, anda bayar sekali, anda boleh belajar semua benda dalam tu. Anda belajar sekali je, anda bayar, bukan sekali lah, anda belajar tiap bulan. Dia subscription. Kalau tak silap saya, $50 kalau tak silap saya, ataupun $69 ke $79 macam tu. Dia dolar lah. Jadi dia ada tempoh percuma sebulan kalau saya tak salah. Dia anda boleh cuba dulu masuk sebulan. Lepas tu anda lah apa benda yang ada dalam tu semua anda boleh belajar. Secara bukanlah percuma tapi sekali bayar. Kalau Udemy bayar sekali dapat lifetime. So saya masuk dua-dua ni. Saya masuk Udemy, saya masuk Skillshare. Tetapi Skillshare ni saya bukan bayar sampai sekarang lah. Masa saya nak belajar tu je, kurang sebulan macam tu saya belajar.
Lepas tu saya stop. Okey, sebab yalah nak bayar setiap bulan letih juga kan. Bukannya murah tu, kalau $79 dah berapa ratus. Kalau Udemy, okey, dah saya bayar daripada dulu 2, 3, 4 tahun lepas, saya boleh tengok lagi sampai sekarang. Dan kadang-kadang dia orang update ilmu tu. Seterusnya, sifu-sifu Malaysia, anda boleh carilah guru-guru untuk belajar di Malaysia ni yang mana yang mengajar tentang sesuatu. Tak kisahlah apa-apa benda pun, belajar. Okey. Apatah lagi kemurah, RM5, RM10, RM20 kan, join je lah. Ambil masa, ambil peluang untuk explore. Okey, seterusnya anda boleh berpartner. Okey, berpartner ni maknanya anda dah kenal, contohnya tukang, apa nama tu, plumber kan, ataupun wiring ke, orang yang buat wiring, orang yang buat piping. So anda kenal dia orang ni, tapi dia orang tak reti online. Dia orang tak reti marketing. Dan dia orang tak ada kerja sangat. So anda bagi tahu dia orang, berpartner dengan dia orang ni, anda buat marketing, anda uruskan bisnes, anda buat apa semua tu. Lepas tu bila dapat job, dia yang tukang dia akan buat job. Cuma untuk berpartner ni memang kena jaga betul-betul lah dari apa ni, pembahagian tu. Dan saya tahu anda tak akan kekal lama. Berpartner ni setahu saya ataupun mengikut pengalaman saya, bukan saya je, dengan kawan-kawan dan sebagainya, paling lama boleh bertahan 3 tahun. Untuk orang baru bisnes, paling lama boleh bertahan 3 tahun. Dan kalau biasa tahun je. Biasa-biasa setahun. Tapi tak apalah, yang penting anda bermula daripada anda tak buat apa-apa. Kan, yang penting anda bermula. Okey, seterusnya. Okey, print on demand. Print on demand ni dia ada di luar negara dan ada di Malaysia. So saya listkan di sini yang di Malaysia. Lepas ni saya akan tunjukkan kepada anda yang di luar. Okey, yang pertama Limitis. Limitis ni adalah syarikat yang buat printing pakaian, hoodies. Lepas tu ada bag, goodies bag, macam-macam lah, ada berbagai-bagai juga produk dia. Syarat ataupun nak jadi ejen dia ni, anda kena bayar RM300. 300 ni kalau tak silap saya bukan bayaran bayar habis, tak. Tak silap saya dia adalah top up. Maknanya anda bayar dulu 300, bila anda dah masukkan di dalam dia orang punya account, so 300 ni anda boleh guna untuk print lah, untuk order. Jadi maknanya bila ada customer order apa semua, dia akan tolak duit ni. So ni print on demand. Anda tahu tak ni tentang print on demand? Nak tahu lebih lanjut, nak saya tunjuk Limitis ke Outswise ni. Outswise ni sama juga, syarikat yang sama macam Limitis, tetapi dia ada sulam. Macam Limitis ni dia lebih kepada hit price ataupun cetakan. Kalau Outswise ni dia ada banyak lagi. Dan kejap lagi saya buka. Kemudian ini adalah antara dua supplier saya dalam bisnes printing. Maksudnya kalau anda nak buat bisnes card, anda nak buat flyers, anda nak buat poster, anda nak buat apa lagi? Anda nak buat benda-benda yang berkaitan dengan, macam contohnya kalender. Saya pernah cerita, saya buat bisnes kalender kan. Saya buat bisnes kalender, saya buat bisnes macam-macam lah kan. So dia ada dekat sini. Xcard dengan Xprint. So Xcard dengan Xprint ni dia kena bayar juga. Bukan kena bayar lah, kena top up. Dia kena top up dalam 100-200 macam tu lah. So bila anda dah top up, anda bolehlah guna duit tu untuk anda mula-mula anda kena top up dulu sikit. Lepas tu anda boleh start business. Kemudian bila anda dah pun jadi agent, lepas tu anda dapat order baru anda top up. Ni business service. Dan ni business print on demand. Jadi business ni dekat Malaysia, bagi saya dekat Malaysia ni masih lagi pasaran tu masih lagi luas, tetapi dia tidak begitu kita panggil, dia tidak begitu auto. Kalau maksudnya kalau anda betul-betul nak buat bisnes ni, anda betul-betul kena buat kerja ni lah. Maknanya anda kena buat bisnes ni lah. So anda dapatkan klien, anda deal dengan klien, anda buat design, lepas selesai design, klien anda bayar, lepas tu anda bayar dekat syarikat ni,
Lepas anda bayar dekat syarikat ni, lepas tu anda order, dia akan hantarkan kepada klien anda. Itu di Malaysia. Dekat luar negara, bisnes ni dah jadi boleh dikatakan auto lah. Dekat luar negara ni bisnes ni auto. Auto ni maksudnya saya conteng sikit ni dia company nama dia Printful. Ni contoh Printful. So anda register dekat company ni, anda buat design. Ni anda design. So design. So bila anda design, anda masukkan dalam Etsy, contoh Etsy ataupun Amazon. Okay, anda masukkan dalam Etsy. Dia ada banyak lagi, ada Amazon, website e-commerce pun boleh. Lepas tu ni customer. Okay, customer order. Etsy ni senang cerita macam Shopee lah. Okay, macam Shopee. So anda letak design-design dalam tu. So bila anda letak design dalam ni, customer order. Bila customer order ni, dia akan Etsy ni, dia akan hantar notification dekat Printful dan Printful akan post dekat sini. Commissionnya anda ambil, keuntungan tu anda ambil. Nampak tak? So anda hanya perlu, ni je kerja anda. Anda hanya perlu design dan masukkan dalam Etsy, itu je. Customer dalam Etsy ada ratus juta orang. Tak perlu risau. Customer sangat ramai. Cuma anda kena buat design yang menarik, yang boleh menarik perhatian orang lah. So benda ni kalau anda buat design yang banyak, okay, berbagai-bagai design anda buat, contoh so anda dapat order daripada klien tu, anda dapat passive income. Ini bisnes di luar negara. Kalau di Malaysia tak ada konsep tu. Yang saya nampak belum ada. Okay. So anda nampak sesuatu tak ni? Ke anda ada lagi ke tak ni? Okay. Nampak Okay, so saya tunjuk kepada anda. Kita tak payah cakap sini je. Biar saya tunjuk terus. Biar saya tunjuk. Orang yang minat design. Ini bisnes yang minat design. Anda apa kita panggil Anda memang bidang grafik. Dah subar. So ini bisnes yang anda boleh start dengan cepat lah. Dan ada dua cara. Yang pertama, anda boleh buat secara full time dan platform-platform ni dan mendapatkan klien-klien daripada Malaysia. Yang ini anda boleh buat secara part time dan automate. Dan jom kita tengok bisnes yang menggunakan dua konsep ni. Kita tengok kejap. Okey, boleh nampak? Boleh nampak website Oxwise. Okey. Oxwise. Yang ni kita type print on demand. Print on demand. Okey, so ada banyak senarai kat sini. Sekejap lagi. Okey, ni limitis. Slide ni cikgu boleh share dengan kami ke? Slide tak ada masalah. Boleh share. Cuma link-link tu nanti saya akan bagi. Saya akan bagi senarai link-link yang anda boleh buat rujukan. Okay, sebab banyak sangat saya sediakan. Ada banyak link yang saya akan bagi, website ni, tempat mana nak daftar tu, nak daftar ni, banyak, memang banyak. So saya akan listkan kepada anda. Okey. Naik tinggi sikit. Ni limitis. Okey, limitis ni kalau tengok custom produk impian anda. So custom your own. Jadi design apa semua ni dia orang dah sediakan dalam ni dah. Ni contoh hasil kerja. Ni contoh-contoh design orang lain lah. Okey. Ni contoh design yang dah dibuat. So okey, anda boleh tengok harga ni harga round neck. Adalah harga-harga di sini, semua detail ada kat sini. Anda boleh tengok nanti. Jadi bila anda nak register sebagai, sekejap kat mana dia punya ni, sekejap. On design, custom design, shop Malaysia limited. Partner. On design shop.
Okay, saya tak jumpa tempat nak register, dia tak ada kat sini. So anda boleh contact dia. Anda boleh contact untuk jadi, kalau tak silap saya bawah ni kot. Sekejap saya cari. Ni dia ada pun. Ni. So jual t-shirt secara online, so anda akan dapat harga, apa kita panggil, harga ejen lah kan. Yang saya tunjuk tadi kan, tu harga jualan. Ini harga ejen. So anda isi email, so anda boleh join lah. RM300. Ni, beli prepaid bernilai RM300, so anda akan dapat join sebagai ejen. Mulakan bisnes t-shirt, t-shirt printing. Buatlah satu brand. Nanti saya ajar macam mana nak buat brand. Ini pula Oxwise ni pun dia tengok dulu kat bawah ni ada ke tak jadi ejen. Tak ada. Okay. So dia tak ada, untuk jadi ejen dia tak ada direct, anda kena contact dia. Dan memang dia ada ya, dia ada servis untuk anda jadi ejen. Cuma dia tak buka secara umum lah. Tapi anda boleh jadi ejen dia. Anda boleh contact menggunakan WhatsApp pun boleh, tekan je WhatsApp, button WhatsApp kat sini. So anda boleh contact dia. So apa beza Limitis dengan uniform apa nama ni Oxwise ni? Yang ini dia ada sulam. Dia ada sulam dan dia ada sublimation. Okay. Boleh tengok kat sini lah. Dia ada sulam, sublimation dia ada, lepas tu dia ada banyak lagi lah. Jadi ada beza servis tu. Jadi jangan ambil satu je kan, ambil kat sini juga, jadi baru nampak anda punya produk tu berbeza-beza. Okey, ini untuk pasaran Malaysia. Sekejap, sebelum kita pergi pasaran luar negara, saya nak tunjukkan kepada anda. Ini adalah yang supplier saya masa bila saya buat business printing and design, Xpring. Okey, ini Xpring. So anda boleh buat dekat sini booklet, anda boleh buat business card, greeting card, macam-macam lah. Flyers, kalender, die cut, stiker, macam-macam produk yang anda boleh buat dekat sini. Macam ni, untuk ni Islamic calendar pun ada. Jadi anda boleh order dekat sini. Cuma ni dah tamat lah sebab yalah ni pertengahan tahun kan. Bulan 11 kalau tak silap saya dia akan buka lah. Jadi anda boleh join, sign up. Jadi anda boleh jadi dealer lah kat sini. Anda bacalah detail-detail kat sini. Lepas tu satu lagi, Xcard. Ni dia, Xcard Corporation. Xcard. So semua ni, syarikat-syarikat ni, bila anda join dia orang, anda register dengan dia orang ni, kerja anda hanya perlu design. Lepas tu, bila dah dapat order, customer anda bayar anda boleh submit je order dekat dia orang, bayar dululah. Bayar dulu, submit order. Lepas tu dia orang akan post kepada anda punya klien. Macam Xpring tadi, masa mula-mula saya buat dulu, dia tak post kepada klien, dia post kepada saya. Sebab dia nak minta kita check dulu. Tapi sekarang ni rasanya bagi saya tak perlulah. Kita tak perlu nak check-check kalau orang tu jauh kan, dah jadi double post. So kita tak nak double post, jadi cost post tu jadi mahal lah. Barang-barang ni kan berat. Jadi kita post terus je dekat klien dan dia tak akan letak dia orang punya brand, dia orang punya nama, Xcard ke Xpring ke, tak ada nama dia orang, dia akan keluar nama kita. Jadi klien tak akan tahu dia orang dapat barang tu daripada mana. Okey, dapat supplier, ada 2 dah ni saya bagi. 2 apa 3 4 dah saya bagi ni. Alright, so sekarang kalau anda nak buat bisnes di luar negara, kita tengok balik print on demand. Print on demand. So anda boleh guna ni Gelato. Gelato pun ada, tapi saya nak cadangkan kepada anda Printful. Ini dia Printful. So Printful ni lebih kurang je macam yang saya tunjukkan tadi, cuma market ni luar negara lah. Kita tengok ni adalah dia punya, nampak, 64.1 million item to deliver. So berapa banyak dah produk terjual ni. Jadi yang ini kalau anda ambil, anda jangan jual dalam Malaysia.
Anda jual pasaran US, Europe, Australia, UK, anda jual kat sana. Dan anda masukkan produk ini ke dalam Etsy. So kita tengok sikit Etsy ni dia punya t-shirt printing. T-shirt printing. Okay, t-shirt printing. Produk-produk macam t-shirt printing semua ni, anda kena ingat balik apa yang saya cakap tadi pada awal-awal tadi. Anda kena pilih niche. Anda kena pilih niche. Sebab apa pilih niche? Dalam t-shirt ni contoh, kalau anda target peminat kucing, so anda buat pakaian tu, t-shirt tu. Kalau anda buat t-shirt, kalau anda minat pula dah. Anda target orang yang minat, orang panggil macam apa nama dia ni? Orang yang minat. So anda buat t-shirt tu dalam bentuk gadget, perkataan-perkataan media sosial, apa semua benda macam tu. Jadi kita tengok t-shirt yang menarik. Ada custom juga, ada banyak yang custom. Isi ni untuk makluman anda, ramai orang Malaysia jual dalam ni, tapi dia orang jual diam-diam. Ramai orang Malaysia jual dalam ni dan dijual luar negara. Ramai orang tak tahu. Saya nak cari yang banyak ni pun banyak sale, tapi ni custom ni. Kita nak ready made. Okay, senang cerita, kita buat t-shirt cap. Okay. So nampak ni t-shirt. Okay, gambar kucing kan. Kita tengok jualan dia. Jualan dia ni, harga dia agak tinggi juga. Ni harga ni dia punya 10,000 review. So dia punya sale, mana dia punya sale lah? Tak jumpa pula, tak nampak. Tak ingat saya dekat mana duduk sale dia tu. Tapi dia punya jualan saja dah 16,000. Baju ni kan, t-shirt macam ni. Nak tanya anda, nak design ni? Nak design macam ni susah ke? Fokus baju tema Palestin. Susah. Ada isu ke? Tak ada isu lah. Cuba anda tengok. Dekat isi ada tak baju berkaitan dengan Palestin? Dia baju negara tertentu kan? Dia tak ada isu. Cuma janganlah buat baju yang mengundang orang panggil hate Israel lah. Dia tak boleh. Kalau anda setakat nak buat semangat Palestin, hidup Palestin, itu tak juga negara kan. Tapi kalau anda menimbulkan rasa macam perbalahan, benda-benda yang istilah dia tu hate, menimbulkan kebencian, so benda tu tak boleh. Ni baju ni very simple je, tetapi boleh jual 16,000. So harga dia 134. Kalau anda kali dengan 16,000 kan, 16,000, 134 kali dengan 16,000, 2.1 juta. Dan ini untuk makluman anda, berlaku ataupun jualan ni berjalan secara automatik. Sebab apa? Kalau dia guna Printful ni, dia guna Printful, bila order masuk, Printful yang akan post. Dia akan dapat terus notifikasi, sebab Printful ni dia ada integration ataupun integrasi dengan, dia ada link dengan Etsy ni. Dia boleh terus link. Kelas agak-agak sampai pukul berapa? Kelas sampai pukul 4 petang. Tuan Muhammad Rizwan, kelas sampai pukul 4 petang. Cuma kita akan habis nanti dalam lebih kurang pukul 1, 12.30 ataupun pukul 1 macam tu. Okay.
Alright, sekaitan dengan t-shirt ni, nanti saya tunjuk lagi bila saya masuk bab lain. Okey, saya kembali kepada slide. Anda boleh tengok sendirilah, anda boleh explore, dan sebenarnya sekarang ni jadi lebih mudah sebab ada GPT. Yang kedua, ada Midjourney. So anda boleh design menggunakan Midjourney. Kita just buat design, tak perlu buat marketing ke tuan. Saya cakap tadi, dalam Etsy ni dia dah ada berjuta-juta penduduk dalam ni. Ada ramai sangat orang. So dia macam Shopee lah, bukan tak perlu buat marketing. Anda boleh bayar ads dalam, anda boleh bayar iklan dalam apa nama dia ni, Etsy ni. Tetapi kalau anda tak buat pun, kalau design anda menarik, ada potensi untuk produk anda terjual. Dia pernah buat video tutorial tentang cara menjual dalam Etsy apa semua ni dengan menggunakan Canva, dan memang ada orang yang dah dapat order, ada dah dapat sale semua bila dia ikut apa yang saya cakap tu. Cuma kalau nak sale tinggi memang kena buatlah sikit iklan ke apa ke, macam tu lah. Jadi sebelum kita nak buat iklan, kita nak tahu dulu produk kita tu laku ke tak laku. Kalau produk tu memang dapat permintaan, baru kita gunakan untuk buat iklan.